Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan maghfirah, keampunan oleh Allah, dan juga Allah taala kurniakan kepada kita taufik dan hidayah insya-Allah. Malam ni kita sambung Ar-Rahiqul Makhtum pada muka surat yang ke-29, iaitu perenggan berkenaan dengan Allah telah menyebut dalam Al-Quran bahawa dia telah memperlihatkan Ibrahim di dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya Ismail. Jumpa kan tengah-tengah tu. Surah As-Saffat ayat 103 107, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Manakala dalam kitab Genesis, kitab perjanjian lama, Old Testament, iaitu kitab suci agama Kristian. Old Testament dia ada Bible ni dia ada dua, satu Old Testament, satu New Testament. Kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Jadi dalam Genesis, kitab perjanjian lama, disebutkan bahawa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishaq alaihi salam. Mana siapa abang? Nabi Ismail abang. Kan Ishaq adalah adik, Nabi Ishaq adalah adik. Nabi Ismail lahir dulu, kemudian baru Ishaq. Pasal apa cerita ni keluar? Sat lagi kita nak tunjuk. Pasal apa? Isu siapa lebih tua? Nabi Ismail lebih tua atau Nabi Ishaq lebih tua? Sebab tuan-tuan sekalian, di kalangan ulama Islam pun rupa-rupanya memang ada perbezaan pendapat tentang siapa yang disembelih. Kan? Mimpi itu siapa yang disembelih? Pendapat yang rajih, pendapat yang dipakai oleh
kebanyakan majoriti ulama Islam adalah Nabi Ismail alaihi salam. Kita mengaji kat mana-mana pun, tok guru kita cerita yang kena sembelih adalah Nabi Ismail alaihi salam. Tapi kalau cari dalam kitab, ada tak pendapat yang kata Ishaq? Jawapan dia ada. Benda dalam kitab ni banyak. Kan? Tugas kita ialah kita tapis. Kan? Tugas kita tapis. Pasal apa? Kerana ada pengaruh daripada Israiliyat. Kan? Dia ada pengaruh daripada Israiliyat. Maka sebab itu kita mengaji ni bagus kitab kita ni sebab dia tapis siap-siap. Cuma tidaklah sempurna kitab ni. Tapi kalau nak cari antara yang terbaik, kalau kita nak belajar sirah, kitab ni lah. Jadi itu yang bagusnya kita belajar daripada tulisan-tulisan yang terbaik. Walaupun tidak sempurna, tapi itu adalah yang terbaik. Baik. Disebutkan bahawa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishaq alaihi salam. Itu perenggan baris paling bawah. Secara turutan, kisah ini menunjukkan bahawa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishaq. Sebab khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran Ishaq disampaikan hanya setelah selesai periwayatan kisah ini secara keseluruhannya. Itu alasan. Pasal apa nak ceritanya bahawa cerita ni berlaku sebelum kelahiran Ishaq. Maknanya takkan nak sembelih Ishaq. Sebab cerita ni sebelum kelahiran, sebelum lahirnya Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq ni adik kepada Nabi Ismail. Tapi Yahudi dia kata yang kena sembelih tu adalah Ishaq alaihi salam. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada tok-tok guru, kan, ada ustaz-ustaz dia mengajar yang mengatakan bahawa yang sembelih tu bukan Ismail tapi Ishaq, maka itu adalah sumber daripada Israiliyat, kan. Itulah yang dipercayai oleh golongan Yahudi. Baik. Lalu dia kata apa? Sebab khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran Ishaq disampaikan hanya setelah selesai periwayatan kisah ini secara keseluruhannya. Setidak-tidaknya kisah ini mengandungi suatu kisah perjalanan sebelum Ismail meningkat remaja. Sebelum dia remaja berlaku benda ni. Sedangkan 3 kisah selanjutnya telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu', manakala secara ringkasnya kisahnya seperti berikut. Jadi sebelum kita baca kisah ni, saya nak syarah dulu kepada tuan-tuan apa yang menyebabkan para ulama ni dia bincang berkenaan dengan siapa yang disuruh untuk menjadi korban. Siapa yang jadi calon korban itu? Ismail atau Ishaq? Jadi rupa-rupanya memang ada tulisan di kalangan ulama Islam sendiri yang tulis bahawa Ishaq yang menjadi calon korban, sebab mereka ambil daripada sumber Israiliyat. Jadi kita nak cuba tengok sedikit bila kita belajar sirah ni tuan-tuan, mengambil sempena roh yang ada, semangat yang ada dalam kitab kita ni yang mementingkan fakta yang sahih, kan. Dibuat tapisan demi tapisan. Maka kita mengaji ni tuan-tuan sekalian, kita nak tengok macam mana para ulama bincang perbezaan pendapat tentang siapa sebenarnya yang jadi korban, Nabi Ismail ataupun Nabi Ishaq. Baik. Sebagaimana yang kita pegang, yang disampaikan kepada kita oleh para ulama, yang jadi anak sulung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa dia anak sulung? Nabi Ismail alaihi salam. Ini yang dipegangkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dipegang oleh majoriti ulama Islam. Anak sulung daripada ibu yang mana satu? Hajar. Daripada Hajar. Hajar ni isteri yang kedua. Isteri yang pertama adalah Sarah. Baik. Siapa dia Hajar apa semua yang tu kita dah cerita sebelum ini. Yang mana putera yang keduanya adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Yang mana Ishaq mak dia adalah Sarah. Dan kita dah cerita sebelum ni bagaimana
pendapat-pendapat tentang siapa dia Hajar, kan, siapa dia Sarah. Ada juga pendapat yang kata Sarah, Hajar ni dia daripada bangsa Habsyi, macam-macam lah pandangan tu, kan. Ada yang kata Sarah ni dia adalah daripada bangsa Palestin dan sebagainya. Cuma dalam perkara yang macam tu kita tak bagi fokus, sebab benda tu tak penting. Benda tu tak penting. Sebab Quran mengambil pendekatan benda tu tidak diperincikan. Quran dan hadis tidak memperincikan. Baik. Cuma pada malam ni tuan-tuan sekalian, kita tengok siapa yang kata Nabi Ismail alaihi salam adalah yang hendak dikorbankan dalam peristiwa itu. Antaranya berdasarkan apa yang dinakalkan oleh ulama, mereka mengatakan bahawa ini adalah pendapat sahabat-sahabat di kalangan kibar sahabah, ada seperti Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Pendapat siapa lagi? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Pendapat Abu Hurairah, kan, ini kibar sahabah, kan, Ali bin Abi Talib dan macam-macam lah. Itu di kalangan kibar sahabah yang kata yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Manakala di kalangan kibar ataupun tokoh tabi'in, antaranya seperti Sa'id bin Musayyib, kan, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain. Manakala di kalangan ulama mufassirun, kalau zaman sekarang kita ni, contohnya Dr. Wahab Az-Zuhaili, kan, kalau kita mengaji tafsir Imam Ibn Kathir pun kata Nabi Ismail yang hendak dikorbankan. Qurtubi pun kata yang hendak dikorbankan adalah Nabi Ismail. Ibnu Ashur pun kata yang hendak dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihi salam. Baik. Pada masa yang sama, dari mana pula sumber yang kata Nabi Ishaq ni yang hendak dikorbankan? Yang mana selari dengan yang dipercayai oleh golongan Yahudi, Israiliyat ini. Jadi setengah ulama dia kata, mereka mendakwa bahawa ini pendapat Umar Khattab. Betul ke tak betul kita tak tahu, tapi mereka kata ini pendapat Umar. Mereka kata ini adalah pendapat Ka'ab Al-Ahbar. Mereka kata ini pendapat Al-Abbas dan sebagainya. Banyaklah dakwaan-dakwaan itu. Sejauh mana kebenaran itu, wallahu a'lam. Di kalangan tabi'in, mereka kata ini adalah pendapat Qatadah dan sebagainya. Baik. Maka dalam hal ini, perbezaan pendapat di kalangan tokoh-tokoh ini disebut oleh para mufassirun dalam tafsir mereka masing-masing. Antaranya disebut oleh Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Dia cerita tentang perbezaan pendapat ni. Dua kumpulan, majority dan kita kata yang ni yang sahih, dan pendapat minority yang kita kata pendapat ni tidak tepat. Pendapat ini dipengaruhi oleh Israiliyat, kita kata. Baik. Golongan yang mengatakan bahawa yang sebenarnya yang hendak dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Sebab apa? Sebabnya ada dalil-dalil yang tertentu. Ada dalil-dalil yang tertentu. Contohnya riwayat yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ana ibnu dzabihin." Aku adalah anak daripada dua orang yang disembelih. Siapa dia? Iaitu daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, kan, ayah ataupun datuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi itu cerita dia, kan. Itu ceritalah yang disebut berkenaan dengan kenapa pendapat yang pertama tu mengatakan bahawa itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Yang kedua, sebabnya ialah Nabi Ismail yang duduk di Mekah. Nabi Ishaq dia tak pernah duduk di Mekah. Yang duduk di Mekah adalah Nabi Ismail AS, dan dialah yang membangunkan Baitullah, kan, bersama-sama dengan Nabi Ibrahim AS, kan. Dan sebagaimana yang kita tahu, bagi siapa yang dah terlibat dengan ibadat haji ataupun umrah, dia pergi ziarah di Mina tu, dia tahu itu tempat penyembelihan, kan? Itu tempat penyembelihan. Sebab tu kita, bagi siapa-siapa yang
nak bayar dam dan sebagainya, dia nak buat sendiri. Dia buat urusan tu di Mina. Dia buat urusan di Mina. Kecuali siapa yang buat urusan dengan tabung haji, dia tak tahulah, dia bayar akaun je kan, dia just potong akaun dia. Tapi siapa yang nak terlibat sendiri dengan urusan penyembelihan untuk bayar dam dan sebagainya, dia pergi tempat penyembelihan tu. Maka tempat penyembelihan tu di Mina. Jadi itu antara argument kan ulama yang kata penyembelihan tu di Mina, dan Nabi Ishaq dia tidak berada di Mina. Yang sampai di Mina adalah Nabi Ismail alaihi salam. Baik. Jadi kalau kata Nabi Ishaq yang disembelih, yang hendak disembelih, maka tempat penyembelihan itu tentu berada di Palestin. Kan? Tentu berada di Baitul Maqdis. Dan ini selari dengan kepercayaan golongan Yahudi. Dia kata yang nak kena sembelih itu adalah Isaac, Nabi Ishaq. Dalam English dia panggil Isaac, Nabi Ishaq. Dan bila tuan-tuan pergi ziarah ke Palestin, yang kubah batu tu kan, itu tempat yang didakwa oleh Yahudi sebagai tempat di mana Nabi Ishaq hendak disembelih. Jadi itu cerita dia. Jadi sesiapa yang mengatakan bahawa Nabi Ishaq yang hendak disembelih, maka dia selari dengan kepercayaan orang Yahudi. Cuma beza dia, orang Yahudi kata tempat berlaku tu di Palestin. Kita orang Islam kata dia berlaku di Mina. Dia berlaku di Mina. Baik. Kemudiannya, yang ketiganya, apa hujah majoriti ulama mengatakan bahawa yang hendak disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam? Yang ketiganya ialah kerana Allah Ta'ala sendiri yang menyebut menggelarkan Nabi Ismail alaihissalam sebagai Nabi yang penyabar, kan? Nabi yang penyabar, kan? Halim, kan? Nabi yang penyabar, kerana sabar untuk menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Dan Allah Taala juga menyebut bahawa dia adalah nabi yang menepati janji, sebab dia bersedia untuk disembelih oleh ayahnya, dan dia tolong ayah dia Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menepati janji. Baik, yang keempat, tuan-tuan sekalian, kenapa ulama mengatakan bahawa Nabi Ismail yang sebenarnya yang hendak disembelih? Kerana mereka mengatakan bahawa dalam peristiwa itu Nabi Ishaq alaihi salam dia adalah ayah, kan? Dia adalah ayah daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi ketika mana Allah Taala dia bagi tahu good news, khabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahawa dia akan dikurniakan dengan Ishaq, dan dia bagi tahu juga bahawa dari Ishaq itu akan lahir Nabi Yaqub alaihi salam. Maka kalau yang disembelih itu adalah Nabi Ishaq, maka tak mungkin. Sebab nak dikorbankan Ishaq, tapi Allah Ta'ala bagi tahu akan lahir daripada Ishaq tu Yaqub. Macam mana? Kalau dia kena sembelih, dia mati, maka dia tak akan ada keturunan. Dia tak akan ada anak. Tapi bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Ibrahim AS, dia akan dapat anak. Anak itu adalah Ishaq. Daripada Ishaq akan lahirnya Yaqub. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa Ishaq dia tidak akan mati. Maksud tak mati itu maksudnya dia tidak disembelih. Yang hendak disembelih itu adalah Nabi Ismail AS. Itu hujah, kan? Argument di kalangan ulama untuk memperkuatkan alasan bahawa orang yang hendak disembelih itu adalah Nabi Ismail AS. Jadi ini menunjukkan bahawa satu isyarat daripada Allah Ta'ala bahawa umur Nabi Ishaq dia akan sampai kepada umur adult, dewasa, untuk dia akan dapat anak yang bernama Nabi Yaqub AS. Bukannya dia akan disembelih. Sedangkan Nabi Ismail, peristiwa tu dia hendak disembelih masa dia kecil, masa dia masih lagi kecil. Jadi kalau kita kata bahawa Nabi Ishaq yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, lepas tu dia juga yang akan yang daripada dia juga akan lahirnya Nabi Yaqub alaihissalam, maka itu tidak ma'qul, ghair ma'qul, kan? Tidak logik. Jadi ini antara alasan di kalangan para ulama.
Baik, selain daripada itu, yang kelimanya ialah Quran menyatakan bahawa umur Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia dah tua. Ada yang kata masa dia dapat anak tu umur dia 83. Ada pendapat kata umur dia 86. Baru dia dapat anak. Baik, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, ini satu contoh yang kita sebut dalam kuliah kita sebelum ni. Nabi Ibrahim alaihissalam ni tuan-tuan, masa dia minta supaya dia diberi anak yang soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam dia minta untuk dapat anak yang soleh. Masa cerita dia pergi bergaduh dengan masyarakat dia, kaum dia, pasal patung. Dia bergaduh. Pada masa tu umur dia 20-an, mengikut pendapat yang banyak disebut oleh para mufassirun. Umur 20-an dia dah minta anak yang soleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan bayang, seorang nabi dia minta daripada Allah supaya dia diberikan anak yang soleh, sedangkan dia nabi. Kita yang tidak nabi ni tuan-tuan, sepatutnya lebih-lebih lagi bukan sekadar minta anak, bukan sekadar minta Allah Ta'ala kurniakan anak kepada kita, tapi kita kena sebut kepada Allah bahawa yang kita nak itu adalah anak yang soleh. Sebagaimana Nabi minta dengan Allah, dia nak anak yang soleh, padahal dia Nabi. Maka sebab tu tuan-tuan, kita kena jadikan ini sebagai salah satu doa dalam kehidupan kita yang kita minta. Tapi bila Allah Ta'ala kabulkan, dia minta tu tuan-tuan, masa dia cerita dia duduk bergaduh isu patung berhala tu, yang mufassirun duk kata umur dia sekitar 20-an. Dia dapat anak umur 80-an. Berapa beza tu? 60 tahun lebih kurang dalam 60 tahun. Itu maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah, kita kena ingat, jangan kita duk ingat bila kita minta sekarang dapat. Memanglah kita harap benda yang kita minta sekaranglah dapat. Tapi contoh yang berlaku, keajaiban yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan kepada kita benda yang sebegini besar peristiwa itu Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 60 tahun selepas Ibrahim minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 60 tahun. Kita kalau minta dengan Allah 2 tahun tak dapat, 3 tahun tak dapat, 5 tahun tak dapat, kita rasa lama sangat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang cerita dia diceritakan dalam Quran, bukan setakat dalam Quran, malah dalam kitab suci agama Kristian, agama Yahudi, dia tuan-tuan 60 tahun dia tunggu untuk doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ni tuan-tuan, dia mengajar kepada kita tentang arti kesabaran yang cukup tinggi dalam kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kata Allah Taala akan kabulkan doa kita. Bila? Tak tahu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ambil masa lebih kurang 60 tahun, itu Nabi tu Khalilullah. Cuba bayangkan kita ni yang bukan Khalilullah, kan, yang bukannya bertaraf kekasih Allah, bukan bertaraf Nabi dan Rasul, maka boleh kita banding kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dengan sebab itu, majoriti ulama mengatakan bahawa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kita tengok sedikitlah apa pendapat yang kata Nabi Ishaq tu. Kenapa ada pendapat dalam kitab-kitab ulama yang cerita pendapat yang kata yang kena sembelih, yang hendak disembelih itu adalah Nabi Ishaq. Kita baca, kita tengok sedikit. Antara alasan mereka itu, mereka mengatakan bahawa kerana apabila dijelaskan tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Syam, pada masa itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa,
supaya dia dapat anak. Supaya dia dapat anak. Baik. Maka mereka mengatakan bahawa sebab dia berhijrah ke Syam. Dia berhijrah ke Syam. Bila berhijrah ke Syam, maka pada masa itu dia kata Nabi Ishaq. Sebab Nabi Ishaq lahir daripada mak dia yang bernama Sarah. Yang mana Sarah ni dia asal dia Syam. Asal dia Palestin. Jadi ini antara alasan dalam kitab-kitab para ulama yang menyebut pendapat yang kedua ini. Tetapi pendapat ini tidak popular, tidak masyhur di kalangan orang-orang Islam. Baik, kemudian yang keduanya, alasan dia sebab Nabi Yaqub alaihissalam dia pernah hantar surat kan kepada anak dia Nabi Yusuf alaihissalam. Dia hantar surat kepada anak dia Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kata apa? Dia kata min Yaquba Israila Nabiyillah ibni Ishaq Zabihillah ibni Ibrahim Khalilillah. Dia kata daripada Yaqub Israel Nabi Allah bin Ishaq Zabihillah bin Ibrahim Khalilillah. Jadi bila dia kata Ishaq Zabihillah, maksudnya Nabi Ishaq tu adalah Nabi yang disembelih. Itu argument. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat ini tidak kuat. Jadi setakat nak baca tu boleh lah. Kan, setakat nak baca tu boleh. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada ustaz yang cerita ataupun ada dalam kitab ke, tuan-tuan tahu bahawa ini pendapat yang lemah. Kan, ini pendapat yang lemah. Cuma apa yang penting tuan-tuan sekalian daripada kisah itu menunjukkan kepada kita tahap kan, ketinggian yang dipunyai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kesanggupan dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita tengok dalam surah As-Saffat tadi, kan, surah As-Saffat ayat 100 hingga 113. Allah Taala kata apa? Allah Taala sebut dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Allah Ta'ala cerita tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepada aku seorang anak di kalangan orang-orang yang saleh. Siapa yang kata ni? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebut minta tolong dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kepada dia anak di kalangan orang-orang yang saleh. Dan kita kata ini contoh bagaimana Nabi-Nabi bila dia berdoa kepada Allah, dia minta dengan Allah. Bila dia nak sesuatu, dia sebut Rabb, dia sebut Allahumma, kan, ya Allah. Itu sunnah para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Sebab tu kita rasa tidak gembira, tuan-tuan sekalian. Lately, kebelakangan ni, termasuk tadi pun ada orang share, tunjuk dekat saya dalam media sosial, ada ustaz-ustaz dia cuba untuk menyegarkan kembali, untuk bawa semula, memunculkan semula amalan minta dengan orang mati. Hak ni kita tak faham, tuan-tuan sekalian. Ustaz-ustaz ni bukan yang mengaji rendah-rendah, tak, mengaji tinggi dari universiti, di Azhar dan sebagainya. Tapi bila dia bercakap, dia kata boleh. Dia bagi fatwa-fatwa ulama untuk mengatakan bahawa boleh kita minta tolong dengan orang mati. Dan bila dia kias, dia punya analogi dia, perumpamaan dia buat, dia kata apa? Sebagaimana kita minta tolong dengan doktor. Hak ni saya tepuk dahi, tuan-tuan. Hak ni saya tepuk dahi. Macam mana dia banding minta tolong dengan orang mati, dia pergi banding macam kita minta tolong dengan doktor. Hal ni saya tak faham. Kalau yang bercakap ni orang kampung, tak masuk sekolah, tak masuk universiti, okey. Tapi yang bercakap ni ustaz, mengaji tinggi, Azhar tu lagi, tapi duduk bawa pendapat-pendapat yang sebenarnya tak menguntungkan pun. Cuba tuan-tuan bagi tahu dekat saya, apa untungnya tuan-tuan ada masalah? Tuan-tuan ada masalah,
So macam mana nak selesai masalah tu? Pergi minta tolong dengan kubur. Bagi tahu dekat saya, apa untung tuan-tuan? Hak ni kita tak boleh nak faham. Pasal apa jadi sampai tahap tu? Kalau doktor tuan-tuan, hak ni semua orang tahu, dia makul, logik, dan kita boleh tengok. Tuan-tuan sakit, pergi jumpa doktor, doktor jahit luka ke, bagi ubat Panadol ke, bagi ubat sakit perut ke apa ke, kita boleh tengok bukti tu, evidence tu ada. Tapi bila tuan-tuan pergi minta tolong dengan kubur, mayat dalam kubur, tuan-tuan tunjuk bukti dia, kat mana manfaat yang tuan-tuan boleh dapat? Nas agama tak ada, Quran tak ada, hadis tak ada, scientific evidence, observation, hak kita tengok, yang kita perhati pun tak ada. Hak ni yang kita kata benda yang tak perlu sebenarnya. Sepatutnya kita galakkan manusia bila berdoa, berdoalah sebagaimana doa para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dalam Quran, yang mana bila mereka berdoa, contoh hak malam ni kita mengaji tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam dia kata apa? Rabbi habli minas salihin, kurniakan kepada aku anak di kalangan orang-orang yang saleh. Lalu apa yang berlaku? Allah Ta'ala jawab, fabasharnahu bighulamin halim, kan, kami berikan dia berita gembira dengan seorang anak yang sabar, kan, yang sabar, yakni Ismail alaihi salam. Masa dia doa Rabbi habli minas salihin, hak inilah yang dibincangkan oleh para ulama, dan ramai ulama mengatakan bahawa jauhnya daripada waktu doa tu dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berita bighulamin halim. Jauh. Ini tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia nak mengajar kepada kita jangan putus asa, berdoa kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Bila Allah Ta'ala nak bagi, hak tu urusan Allah, bukan urusan kita. Memang kita nak cepat, tapi yang ada kuasa, authority untuk bagi apa yang kita mahu itu adalah Allah. Allah segala-galanya. Manusia dia tak mampu, tuan-tuan sekalian, untuk menunaikan ataupun untuk menolong kita dalam keadaan yang sedemikian. Apa kata Imam Ibn Kathir dalam peristiwa ni? Imam Ibn Kathir bila dia cerita pasal hak mana yang kena sembelih, hak mana nak kena sembelih, Nabi Ismail ke Nabi Ishaq, maka Imam Ibn Kathir kata apabila diberikan berita gembira, iaitu fabasharnahu bighulamin halim, maka Imam Ibn Kathir kata ia adalah Nabi Ismail alaihissalam, sebab dia adalah anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ismail dia lebih tua daripada Ishaq dengan kesepakatan ijma' orang-orang Islam. Jadi Imam Ibn Kathir dia kata ijma'. Siapa lebih tua? Dia kata ulama ijma' yang tuanya adalah Ismail, bukan Ishaq. Mana di sisi Imam Ibn Kathir tidak ada khilaf dalam masalah umur Ismail lebih tua daripada Nabi Ishaq. Dan dia kata bahawa Yahudi, dan dia kata bahawa dalam kitab-kitab mereka pun, Taurat dan Injil, disebut bahawa Nabi Ismail lahir ketika mana Nabi Ibrahim berusia 80-an. Ada pendapat yang kata 83 tahun, dan ada pendapat yang kata 86 tahun dan sebagainya. Manakala Ishaq lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Dah tua sangat. Dah tua sangat. Baik. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Ini menceritakan kepada kita bagaimana bentuk ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada hamba dia. Sarah ni tuan-tuan, satu perempuan yang baik. Pasal apa baik? Pasal dia memang satu perempuan yang salihah.
Dan bukan setakat dia salihah, bukan setakat dia satu perempuan yang baik, hamba Allah yang baik, malah dialah yang bersungguh untuk mengahwinkan Hajar dengan suaminya Ibrahim alaihissalam. Pasal apa? Pasal dia perempuan yang salihah dan dia tak mampu memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam, maka dia cadangkan supaya Nabi Ibrahim alaihissalam mengahwini Hajar. Agak-agak orang perempuan senang ke nak bagi suami dia kahwin? Agak-agak. Nak senyum sebuah salah, tak senyum pun sebuah salah. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Saya duk pergi mahkamah tuan-tuan, duk handle kes orang sakit, kemudian bagi suami dia kahwin tuan-tuan, tak tergamak nak tengok. Tak tergamak. Kita tengok air muka dia, kita tahu dah dia dengan sakit, dia tak mampu nak berkhidmat untuk suami dia. Dan suami dia seorang manusia biasa, kan, nak kahwin, dan dia izinkan kahwin dan kita boleh tengok. Bukan satu benda yang mudah. Kita baik macam mana sekalipun, itu bukan satu benda yang mudah untuk seseorang perempuan membenarkan suami dia kahwin lain. Bukan mudah. Sarah diuji oleh Allah dan dia melepasi ujian itu. Dia yang bersungguh dan membenarkan Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Hajar. Tapi cemburu dia tuan-tuan datang bila? Cemburu dia datang bila tuan-tuan? Cemburu dia datang apabila Hajar dapat anak yang bernama Ismail. Padahal dia juga yang membenarkan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Satu orang perempuan ni, hati dia tak boleh nafi bahawa pada satu ketika, sebab dia sayang pada suami dia dan dia rasa dia ada kelemahan, maka dia bersedia membenarkan suami dia kahwin. Tapi bila hak dia cadangkan itu dapat anak, dia datang rasa cemburu. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam tengok isteri dia Sarah cemburu, maka sebab itulah tuan-tuan dia sanggup bawa Hajar pergi ke Mekah. Mekah tuan-tuan dengan Palestin jauh. Zaman kita lah, zaman moden kita dengan kapal terbang, dengan ada GMC-nya apa semua, pun kita kata jauh. Cuba bayang zaman dulu yang tak ada kapal terbang, tak ada kenderaan-kenderaan moden macam kita, lagilah kita rasa jauh. Itu menunjukkan apa? Ni balik hak kita cerita dalam kuliah kita yang lalu, mengatakan bahawa kita soleh macam mana sekalipun, kita tetap ada sifat manusiawi, basyariah. Sifat manusia tu ada. Cemburu, kan, marah. Dan itulah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bila sebut Aisyah ni tuan-tuan sekalian, kita orang Islam, kita memuliakan Aisyah. Hak Syiah tu kita letak tepi, tapi kita orang Islam, kita memuliakan Aisyah. Dia adalah ummul mukminin, tapi Aisyah dia cemburu. Sampai jatuh pinggan kan, bila dia tepis. Cemburu. Maka ini mengajar kepada kita apa tuan-tuan? Mengajar kepada kita sebagaimana yang disebut oleh para ulama, bahawa perempuan apabila dia melakukan satu kesalahan, ketika dia cemburu, maka jangan dihukum dia. Jangan hukum. Kita orang lelaki kena ada leadership yang bagus, kepimpinan yang matang. Kalau nampak isteri kita mengamuk, merajuk, dia buat perangai, dia buat hal, dan kita tahu ini punca dia sebab dia cemburu, kita jangan ambil tindakan terhadap dia. Ni kadang-kadang sama naik, yang isteri cemburu. Tak cemburu apa, dia tengok suami dia duduk bercakap dengan kerani ke apa semua gini, cemburu. Maka buat perangai lah isteri ni. Yang suami pula, geram aku dia bagi penampak. Maka ini satu kesalahan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para suami. Suami dia kena bagi ruang kepada isteri dia untuk cemburu. Jangan kita ingat bila isteri kita salihah, rajin sembahyang, qiyamul lail, baca Quran, dia takkan cemburu. No.
Kalau orang yang begitu salihah seperti Sarah, seperti Aisyah dan sebagainya, sebegitu hebat sehingga kisah mereka diceritakan dalam Quran pun diakui cemburu itu, maka apatah lagi isteri kita, tuan-tuan. Jadi kita ni, tuan-tuan, kena bagi ruang lah, kan? Jangan duk jadi perfectionist. Isteri kita ni kena perfect, tak boleh silap. Kita salah bunyilah tunggang terbalik, bunyilah banyak. Bila isteri kita tak boleh silap, bagi ruang untuk buat silap. Suami, isteri pun sama. Bila tengok suami kita silap, bagi ruang. Sebab kita manusia, kita tak boleh lari daripada melakukan kesilapan. Jadi ini contoh, tuan-tuan sekalian, bagaimana penting, kan, kita mengakui bahawa apa yang berlaku dalam kisah Nabi Ibrahim AS ini dengan ahli keluarganya itu, dia ada banyak benda-benda yang boleh menjadi pelajaran kepada kita semua. Selain daripada itu, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kisah penyembelihan ini juga, apa yang berlaku dalam kisah ini, iaitu perintah untuk menyembelih itu dia datang melalui mimpi, kan? Dia datang melalui mimpi. Dan bila kita kata mimpi, kita jangan letak diri kita setaraf dengan Nabi. Mimpi Nabi, mimpi para Nabi, dia adalah ru'yah sadiqah ataupun ru'yah salihah. Mimpi Nabi ni dia mimpi benar. Kita jangan pula bila kita mimpi, kita kata mimpi kita benar. Ya jangan, kan? Bukan kata mimpi kita semua tu salah, tak. Mimpi kita ada kemungkinan dia benar, tetapi kita tak boleh mengatakan bahawa semua mimpi kita benar sebagaimana mimpi para Nabi. Tak boleh. Sebab tu bila peristiwa ni dikaitkan dengan mimpi Nabi, ya, kita terima. Sebab mimpi Nabi-Nabi ni, tak kiralah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi Nabi Ibrahim dan sebagainya, sebab dia tergolong dalam ru'yah salihah, dalam ru'yah sadiqah, mimpi benar. Dan banyaklah para ulama yang mengatakan bahawa walaupun berdasarkan kepada riwayat yang dhaif, tetapi mereka mengatakan bahawa mimpi ini terbahagi kepada beberapa kategori, dan mimpi Nabi dia termasuk dalam mimpi yang benar. Contohnya dalam riwayat dalam Al-Mustadrak, cuma hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, cuma para ulama mengatakan bahawa mimpi Nabi itu memang benar. Dalam riwayat ini, dalam Al-Mustadrak disebut ru'yal anbiya fil manam wahyi, kan? Apa yang berlaku dalam mimpi itu, apa yang Nabi lihat dalam mimpi itu adalah wahyu, kan? Itu adalah wahyu. Jadi ini antara apa yang disebut, kan, oleh para ulama berkenaan dengan mimpi Nabi. Jadi kita tak boleh macam ada satu orang lawyer tu, lawyer perempuan, saya tak mau sebut nama lah, dia duk petikai pasal mimpi Nabi Ibrahim AS. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh, kan? Kita tak boleh meletakkan kita ni sama level dengan Nabi, tak boleh. Sehingga kita kata bahawa kalau apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim tu satu contoh masalah mental, tak boleh. Itu penghinaan kepada Nabi. Kita bercakap dengan Nabi ni, tuan-tuan, kita nak faham sebagaimana kita bercakap dengan mak dengan ayah kita, dia level lain. Kita walaupun kita satu orang anak dan kita rasa kita sangat bijak sekalipun, mak ayah kita orang kampung, tapi kita tak boleh bercakap dengan intonasi yang biadab walaupun kita bijak sekali. Jadi kita dengan Nabi ni, takkan kita bijak daripada Nabi, tak. Malah Nabi lebih mulia daripada kita. Maka bila kita bercakap tentang Nabi, apa saja sekalipun, tuan-tuan, cara kita bercakap tu kena tunjuk kita hormat. Macam kita di pejabat lah, kita bercakap dengan bos kita, kan? Kita bercakap dengan head of department dan sebagainya. Tak setuju pun, tuan-tuan, kita kena kontrol kita punya intonasi. Walaupun kita rasa dia silap, dia salah, tapi cara kita tegur dan sebagainya, dia ada prosedur dan sebagainya.
Jadi kita tak bolehlah terikut-ikut dengan golongan tertentu yang liberal dan sebagainya, kan. Dia bercakap dengan nada yang tidak menunjukkan dia hormat kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Baik. Perenggan yang kedua tu, muka surat 30. Sehingga Ismail meningkat remaja, kan? Sehingga Ismail meningkat remaja. Dia telah mempelajari bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Kita dah cerita dah, Jurhum ni satu kabilah orang Arab, kan, orang Arab. Dia Jurhum ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat kisah yang berlaku ni, Jurhum dia datang ke Mekah. Bila dia datang ke Mekah, dia jumpa dengan Hajar, dengan anak dia Ismail. Dia tengok macam mana Mekah tu, yang tempat yang kita kata gersang, tak ada air apa, tiba-tiba ada air Zam-Zam. Jadi Jurhum dia minta dengan Hajar supaya mereka boleh duduk di situ. Sebab cerita zaman dulu tuan-tuan, siapa yang buka kawasan, siapa yang sampai dulu, siapa duduk dulu di tempat tu, itu hak dia. Bukan macam zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang, tanah kita ni semua dia mesti ada grant, kan, sebagai bukti ownership. Kita mengamalkan torrent system. Torrent system ni maknanya registration is everything. Kita nak kata hak kita, kena tunjuklah title grant kita tu. Ada tak nama kita printed atas grant tu, nama kita? Kalau tidak printed atas nama kita, bukan hak kita. Sebab tu saya selalu nasihat, siapa nak beli tanah, kalau lot lidi tu, kalau boleh elak, elaklah. Kalau tak boleh elak, nak kena beli juga lot lidi, tanah yang tak ada grant tu, dia kena ada beberapa langkah yang sangat berhati-hati. Sebab kemungkinan untuk kena tipu tu, risiko kena tipu ni tuan-tuan, sangat-sangat besar bagi siapa-siapa yang beli lot lidi. Jadi kena hati-hati benda-benda yang macam tu. Jadi kita undang-undang land law ni, undang-undang tanah di negara kita tuan-tuan, kita mengamalkan torrent system. Registration is everything. Jadi kita nak kena pastikan kalau kita beli, tengok grant, memang nama dia dalam tu, baru transfer guna borang 14A, tukar kepada nama kita dan sebagainya. Itu penting kita tahu pasal undang-undang. Jadi zaman dulu tuan-tuan, masa kabilah Jurhum ni, bila dia datang ke Mekah, dia tengok tempat tak ada orang tu, ada Hajar dengan anak dia Ismail. Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, bila kita sa'i tu, kan, bila kita sa'i tu, hak tempat lampu hijau tu kan, kita duduk berlari anak tu kan, sekarang ni dia telah diratakan bagi sama. Jadi senanglah kita nak sa'i tu. Zaman dulu dia lembah, dia macam bukit gitu. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, dengan berkat doa, kan, Hajar yang cari air untuk anak dia apa semua, Allah Ta'ala bagi air Zam-Zam. Dan Jurhum ni dia datang, dia tengok ada air di Mekah tu, ada air. Maka dia minta izin dengan Hajar untuk duduk di Mekah, Jurhum ni. Tapi apa yang berlaku kemudiannya, berlaku perbalahan, kan, antara puak Jurhum dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga mereka Jurhum mengambil alih penguasaan terhadap Kaabah. Walaupun asalnya Kaabah itu di otoritinya ada kepada keluarga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini benda biasa berlaku dalam dunia, kan. Kita buat baik pada orang, kemudiannya orang buat zalim kepada kita, kan. Kita layan orang elok, kita muliakan dia, tapi dia balas dengan balasan yang tidak sepatutnya. Dia tak kenang budi. Ini benda biasa yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan itulah juga yang berlaku kepada keluarga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita, kalau benda ni berlaku kepada kita tuan-tuan, kita dizalimi dan sebagainya, orang yang kita percaya dia khianat kepada kita, ketahuilah daripada hak kita duk belajar sirah nabawiyah ni, sirah Nabi ni,
memang menceritakan kepada kita bahawa kita bukan orang pertama, bukannya the only one yang mengalami keadaan itu. Dah ramai dah keturunan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam mengalami keadaan bukan macam kita, lebih teruk daripada kita pun. Kita bagi dia duduk, tiba-tiba dia rampas kuasa. Jadi itu perkara yang banyak berlaku, bukan uncommon, benda yang common, benda yang biasa berlaku. Baik, sambung balik tuan-tuan sekalian, perenggan yang kedua itu, sehingga Ismail meningkat remaja, dia telah mempelajari bahasa Arab daripada kabilah Jurhum. Sebab kita dah sebut tadi, Jurhum ni dia puak Arab. Jadi Nabi Ismail dia belajar bahasa Arab daripada kabilah Jurhum. Dan mereka ni sangat tertarik dan sayang kepadanya, yang sayang kepada Nabi Ismail alaihissalam. Lalu mereka mengahwinkannya dengan salah seorang wanita golongan mereka. Dan pada waktu itu ibu Ismail, yakni Hajar, sudah pun meninggal dunia. Maka pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya di Mekah setelah berlakunya pernikahan tersebut, tetapi baginda tidak menjumpai Ismail di rumahnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada isteri Ismail mengenai Nabi Ismail alaihissalam dan macam mana keadaan rumah tangga mereka berdua. Jadi isteri Ismail ni dia mengeluh kan tentang kehidupan mereka yang susah melarat. Maka Nabi Ibrahim dia tinggalkan pesan supaya bila suami dia, yakni Ismail, balik nanti, dia kena ganti palang pintu rumah dia. Maka selepas diberitahu kepada Nabi Ismail faham kan apa yang dimaksudkan oleh ayahnya itu. Maka Ismail menceraikan isterinya itu, lalu berkahwin dengan wanita lain. Tuan-tuan sekalian, cerita ni bukan sekadar cerita yang kita dengar dia berlalu macam tu sahaja. Kita kena ambil pelajaran daripada cerita ni. Apa dia? Iaitu kita kena jaga air muka, maruah pasangan kita. Lebih-lebih lagi kalau dia tu ketua kita, yakni suami. Tapi poin yang penting tuan-tuan, bukan sahaja isteri kena jaga maruah suami, suami juga kena jaga maruah isteri. Cumanya menjaga maruah suami itu lebih-lebih lagi, sebab ketaatan kepada suami itu kan adalah wajib ke atas isteri. Manakala suami dia wajib kasih kepada isteri dia, jaga isteri dia, sebab itu adalah amanah daripada Allah Ta'ala. Berapa ramai di kalangan kita bila dia bercakap dengan keluarga dia, dia hina pasangan dia. Dia tunjuk seolah-olah pasangan dia ni tak berguna dalam rumah tangga dia. Dialah segala-galanya, aku segala-galanya, pasangan aku ni tak ada nilai pun. Setengah tu dia cakap belakang, tahan lagi. Tapi setengah tu depan muka pasangan dia pergi hina kawan tu. Ini satu benda yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang beriman. Tak boleh. Kita bila kita bercakap tuan-tuan, contoh, kita bercakap dengan mak mentua kita, pak mentua kita, kita bercakap dengan dia pasal anak dia tu siapa? Pasangan kita lah. Kita hendaklah sentiasa puji anak dia. Kita kena bercakap benda yang elok, benda yang positif. Kecuali ada benda yang mana anak dia ni buat benda yang perlu kepada pembetulan, kena correction, kena diperbetulkan sebab teruk sangat, tu cerita lain. Tapi benda yang titik bengit, benda yang remeh-temeh, yang semua orang ada, hak tu tak payahlah kita nak malukan pasangan kita depan mak ayah dia. Jangan. Kita kena tunjuk bahawa kita ni kasih kepada anak dia, pasangan kita tu. Kena tunjuk depan pak mentua kita, mak mentua kita, macam mana kita bahagia dengan hidup dengan anak dia, kahwin dengan anak dia. Ini yang kita kena buat. Dan bila kita buat teguran, tuan-tuan sekalian cuba tuan-tuan tengok, bahasa yang digunakan itu dia berlapik. Dia berlapik.
Bukan kata Nabi Ibrahim kata hang ni menantu tak guna, kan? Tak guna perkataan macam tu. Aku baru sampai, engkau bercakap anak aku ni teruk, tak puas hati dengan anak aku. Tak. Dia berlapik dengan bahasa yang dia gunakan, palang pintu lah apa semua. Ini satu contoh, kan, kita kata satu etika, adab yang tinggi yang diajarkan kepada kita dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS dengan menantu dia, isteri Nabi Ismail AS. Cara kita bercakap, tuan-tuan sekalian, dia memberi pengaruh kepada anak-anak kita. Dia bagi pengaruh. Saya ingat dulu pun masa saya sekolah rendah, mak saya dia selalu pesan, tulis bagi elok-elok, jangan guna short form. Ni cerita tahun 70-an, 80-an, kan? Jangan tulis YG, tulis penuh YANG. Setiap kali tulis, make sure tulis bagi penuh. Jadi disiplin tu dah ada dari kecil. Bahasa yang kita gunakan tu dia telah dilatih daripada kecil. Sehingga saya tak jadi masalah dengan subjek bahasa Malaysia. Sebab kita dilatih dari kecil. Ibu kita dah perhati, tulis jangan guna short form. Jadi dah terbiasa. Kalau menulis ni jarang sangat guna short form. Sehingga kan banyak kalilah dapat jadi best student untuk subjek bahasa Malaysia. Jadi ini contoh, tuan-tuan sekalian, yang mana kita ni dalam soal kita menggunakan bahasa, dia sebenarnya mempengaruhi, kan, anak kita. Kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kalau kita biasa guna perkataan yang tak sesuai, itulah yang didengar oleh anak kita dan dia akan guna, kan? Dia akan bercakap sebagaimana kita bercakap. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, menurut kisah yang paling masyhur, isterinya ini ialah putri, kan, putri Mudahad bin Amr, pemimpin kabilah Jurhum. Setelah pernikahan Ismail yang kedua ini, Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi datang menziarahinya. Tapi sama juga datang ziarah kali kedua, tak berjumpa dengan anaknya Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada isteri yang dikahwini kali kedua ni oleh Ismail tentang kehidupan mereka berdua. Maka isteri yang kedua ni dia jawab, Alhamdulillah, kan, pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali semula ke Palestin sambil meninggalkan pesanan kepada isteri yang kedua ni yang dikahwini oleh Ismail. Dengan pesanan apa dia? Pesanan dia supaya Nabi Ismail memperkukuhkan palang pintu rumahnya, dengan maksud mesejnya ialah untuk terus hidup bersama dengan isterinya yang kedua. Kita tak puas hati macam mana pun, tuan-tuan, rumah tangga kita, sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Hidup berumah tangga ni, tuan-tuan, tak ada orang hidup dia tak ada masalah. Semua orang ada masalah. Cuma dia bergantung kepada macam mana kita menangani masalah yang kita hadapi. Sama dengan tempat kerja, kita berniaga dan sebagainya, semua orang ada masalah. Tuan-tuan berniaga ada masalah. Mana ada berniaga tak ada masalah? Tuan-tuan kerja di pejabat kerajaan ke swasta dan sebagainya, semua ada masalah. Saya tak pernah lagi jumpa kawan saya pelbagai latar belakang, tuan-tuan. Ada kerja sendiri, ada kerja GLC, ada kerja private sectors, ada kerja public sectors dengan kerajaan dan semua. Bila kita jumpa sekali-sekala, cerita dia sama aja, semua ada masalah. Tak pernah dengar orang yang tak ada masalah. Bab kerja semua ada masalah. Bab rumah tangga sama. Semua orang ada masalah. Maka alangkah baiknya bila pak mentua kita tanya kita macam mana hidup kita, ayah kita tanya macam mana hidup kita, mak kita tanya, kita jawab mula-mula Alhamdulillah. Penting kita sebut nama Allah, puji Allah, Alhamdulillah. Kalau betul ada masalah yang perlu teguran, itu cerita lain. Tapi
hendaklah kita sentiasa suka menyebut Alhamdulillah. Orang tanya meniaga macam mana? Alhamdulillah, kan? Orang tanya anak macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah je kita ni. Ada Alhamdulillah betul-betul seronok, ada Alhamdulillah. Pasal apa? Sebab anak baru dapat tawaran, kan, dapat result exam, dapat apa semua. Kalau boleh nak cerita ke orang ni, anak kita gaji 25,000, nak cerita ke orang. Hak mana tak cerita tahu dah ni gaji 800 ni. Hak tak cerita tu. Tapi kalau gaji anak 20,000, 25,000 ni, setiap rumah mak menakan pergi cerita semua ni. Gaji anak kita 8,000, 10,000, baru kerja je dah 10,000 dah. Jadi bila orang tanya anak macam mana? Alhamdulillah. Lepas tu dia nak sambung. Nak cerita anak dah gaji berapa. Tapi ada juga orang bila dia sebut Alhamdulillah, kita dengar Alhamdulillah, dia kita tahu dia ada masalah. Sebab nada dia, kan, air muka dia, kita tahu dia ada masalah, tapi dia tetap sebut Alhamdulillah. Jadi kita ni macam tu lah tuan-tuan. Kita kena biasakan diri dengan menyebut Alhamdulillah. Jadi kita berhenti setakat itu tuan-tuan. Nanti kita akan sambung kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini dalam kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.